Kelebihan FSR, korang boleh dapat FPS yang lebih daripada korang run secara native. Okay, so korang pun boleh main game macam biasa, tak ada isu. Okay, dia pun sedang run. Dan korang boleh tengok frames per second pun dah run dekat sini. Okay, dekat atas tu 60 frames per second, which is memang this machine is very capable lah when it comes to demanding game. Selamat datang Cikgu Luan, saya Regil, saya Rotan. Hari ni saya nak saja nak bawa kepada you guys hands-on experience cara nak gunakan Steam Deck, basic menu layout, macam mana nak masukkan game, macam mana kita nak setting bagi game tu feels a bit smooth, macam mana kita nak save battery dan sebagainya. Terima kasih kepada Bro Ikhwan kerana bagi pinjam saya Steam Deck selama 2 hari. Korang jangan lupa untuk subscribe dia punya channel, sebab beliau pun ada buat juga pendedahan berkenaan dengan Steam Deck dan sebagainya. Okay, so let's say lah kalau macam kita mula-mula nak buka kan, ni saya dah buka tapi it's just that sleep mode, so kita tekan saja butang dekat atas ni, so dia akan masuk dekat situ. So basically kan, so apa-apa benda yang korang nak buat, korang kena biasakan dengan butang Steam ni. So kita tengok dulu butang Steam ni ada apa. Saya zoom in sekejap. So kita ada home, ada library, store, friends, media, download, settings dan juga power. So saya nak pergi kepada power dulu sebab saya nak tengok when it comes to change account. Okay, ini adalah account Steam saya. So maksudnya kalau korang ada account Steam dan korang sudah ada library dalam tu, korang boleh just download balik game tu dan try main dekat Steam Deck. Boleh, tak ada isu. Okay, so yang ini saya punya Ulan Muhtar, tapi yang ini kawan saya punya lah, Bro Ikhwan ni. Dan korang boleh tambah lagi lah new login dan sebagainya. So saya akan masuk dekat saya punya account dekat dalam ni dan dia akan log in dan dia akan masuk balik ke menu yang asal tadi. So ni basic lah. So kita dah masuk dalam ni, so kita tengok dalam ni ada what's new lah, apa ni semua. So dia macam korang gunakan Steam jugalah. Tapi saya galakkan korang just tekan butang Steam dan saya banyak lepak dekat library lah. Yang ni sekiranya korang dah install korang punya game lah. So kita akan tekan L1. Yang ini adalah Great on Deck. Maksudnya korang tengok semua logo warna hijau, maksudnya it is optimized for Steam Deck. So makan kurang isu lah when it comes to korang main game-game macam ni. All games, yang ni termasuk dengan game-game yang belum install, dah install. Okay, yang ini kalau dah install, which is yang saya download, CSGO, Sleeping Dogs, lain-lain ni kawan saya punya game lah. Okay, dan juga dia ada non-Steam juga. Macam kawan saya, dia ada download PS2 emulator, so dia akan muncul dekat non-Steam, tak silap saya. Okay, tak silap saya lah. Dan kalau korang nak beli barang ke apa, tekan butang Steam dan kita akan pergi kat store kat situ. Alright, so store ni sama sebiji macam korang ni pergi dekat Steam lah, saya cakap. So cumanya dia ada Great on Deck. Maksudnya ini adalah game-game yang di-approve lah, macam The Witcher 3, Plague Tale, Detroit, ni semua yang masuk dalam wishlist saya, popular titles, Elden Ring. Untuk pengetahuan you guys, Elden Ring yang paling optimize sebenarnya dekat Steam Deck more than PS5 ataupun PC even. So kalau korang nak main Elden Ring secara smooth, walaupun 30 frames, tapi 30 frames dia memang lock lah, memang tak ada isu frame spacing lah. Satu lagi pasal storage. So kalau korang tengok dekat bawah ni, dia ada micro SD tau dalam ni kan. Yang ini saya punya sendiri, saya masukkan 128GB punya ni, tak silap saya model SanDisk. So macam mana kita nak make sure di install dalam tu, kita just tekan butang Steam dan kita pergi ke settings. Kita boleh pergi dekat bawah dan kita ambil storage kat sini dan kita akan tekan kanan ni. So yang ini adalah game-game yang di-install dekat internal drive. Kalau pergi kat kanan ni micro SD lah. Yang ni micro SD saya. So ada sejumlah 3 game sahaja. Saya bepang lah 70GB, Counter Strike 30GB dan juga Sleeping Dogs 17GB. Okay, dan macam mana kita nak make sure dia install secara terus. Misalnya kata korang nak download game, dan macam mana korang nak make sure dia install dekat micro SD, korang boleh tengok dekat situ make default dekat situ. Kalau internal drive make default, kalau kita tekan nanti dia akan automatically install dekat situ. Sama juga dengan micro SD. So kita tekan X dekat situ, nanti by default dia akan install dekat micro SD. Pengalaman Cikgu Luan dengan install dekat micro SD, okey ke Cikgu Luan? Dengan cerita loading lambat lah, ada hiccup dan sebagainya. Pengalaman saya better than expected. Maksudnya ada beberapa game yang loading dia agak berat sikit when it comes to texture, is game Cyberpunk 2077. Tapi dia hiccup tu sikit-sikit je, tak banyak. I think kalau you guys nak go for 64GB punya version dan bergantung kepada micro SD, korang belilah lebih daripada 512GB dekat Shopee Mall kan. Ianya masih lagi okey. Jujur cakap, Cikgu rasa macam dah start yakin lah menggunakan micro SD. Sebab orang nak kata micro SD slow lah apa. Tapi disebabkan read and write speed dia, certain model boleh dapat lebih daripada 90MB per second punya read and write punya speed kan, pun sudah okey. Cumanya tak silap saya, korang pun boleh movekan content juga. Contoh daripada internal drive, saya nak movekan Star Wars ni, kita katakan move content dekat bawah ni, kita boleh masuk ke dalam micro SD kita pun boleh. Tapi sebab saya pun tak cukup storage, so saya tak boleh nak buat lah benda tu. Okay, lain-lain setting. Contoh macam korang nak pair Bluetooth keyboard ni, contoh kan, dan juga korang nak pair
mouse ni contoh kan. Daripada Logitech, Bluetooth punya ni lah. So macam mana korang nak pair, korang kena pergi dekat butang Steam ni. Okay, butang Steam. Kita kena pergi kat setting tu balik. Okay. Kemudian kita boleh tekan ni internet lah. Kalau korang nak masuk internet, korang boleh masuk internet. Tapi kalau korang nak Bluetooth, korang boleh Bluetooth. Dan pair macam biasa. Saya tak nak share sebab benda ni as basic as korang pair dekat Android ke dekat iOS. So kalau korang dah ada experience tu, senang sikit lah. Cumanya korang kena ingat dia beza dengan quick notification. Quick notification butang yang this one. Saya tekan butang titik 3 ni dan saya zoom sikit. Okay, yang ini let's say lah dia ada notification. Saya biasa pergi dekat butang quick settings ni. Yang ini dia ada brightness kan. Dia ada brightness, so saya boleh kecilkan, besarkan ni semua. Tapi contoh macam let's say lah saya nak pilih wifi kan. Saya nak connect wifi wifi apa? Wifi apa? Saya pun pergi tekan lah butang A. Dia macam like quick toggle lah. Faham tak? Dia sekadar quick toggle sahaja. Faham tak? So macam mana korang nak connect kepada wifi curi jiran korang tu? Korang kena make sure korang pergi dekat butang Steam. Make sure kat butang Steam ni dekat bahagian setting pun dia akan keluar internet. Tapi finally korang dah boleh. So pergi kat butang internet ni dan korang kena enable wifi. Cuba saya rasa saya terpaksa restart sekejap. I think this is a bug kot. Sebab kalau tengokkan Google ni senang je nak apply balik online mode tu. Several months later. Dan pergi kepada internet balik, ada je sebenarnya. Kan? So, okay, so saya tekan balik offline mode ni. It's usually when you want to play the game blah 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 but can maintain condition. So, let's say saya confirm. Nampak tak? Memang literally it's a bug lah for me. It's a bug. Sepatutnya kita boleh access tadi sepatutnya. So, sekarang ni saya nak go online balik. Saya tekan confirm. Dia dah go online balik. So internet, let's say lah saya nak connect kepada internet kuah 5G, which is saya tak tahu password dia apa. So untuk Steam Deck ni, macam mana Cikgu Luan nak type Cikgu Luan? Okay, dia ada banyak cara lah. Satu cara kita type kat sini, tapi macam susah lah. Dan brother ni pun tak silap saya, dia punya kata apa, dia ada ni tau, tempered glass. Tempered glass dia macam tebal sangat dan dia memang like compromise, nampak? Dia macam tak nak tekan dekat situ. So macam mana kau nak type? So kita akan gunakan touchpad yang bahagian kiri, lebih kurang macam ni. Touchpad kanan lebih kurang macam ni. Let's say lah password dia 1. TU kat sini. T sini ni 1. 1 2 dan juga 3 kan. 1 2 3 password dia. So typing accident lebih kurang macam tu dan saya akan tekan tu. So password dia lebih kurang 1 2 3, which is saya tak tahulah password dia betul ke tak. Okay, korang jangan try lah. Okay. Yeah. So typing experience pada saya lebih better korang memiliki at least simple Bluetooth punya keyboard lah, supaya typing experience korang tu jadi lagi senang. So bila kita dah sembang pasal keyboard ni, let's say lah kalau saya dah pair ni, kadang-kadang saya dah pair benda ni dan saya akan alihkan sikit saya punya Steam Deck saya ni. So let's say saya pergi balik kepada kuah tadi dan kita boleh connect dan saya boleh tulis sahaja dekat ni 1 2 3 dan kita boleh tekan kat sini. So dia lagi intuitive lah kalau korang dah ada at least Bluetooth mouse dan juga Bluetooth keyboard. So kita pergi kat install. So game yang paling mudah untuk saya boot up, saya rasa I think still jatuh kepada Sleeping Dogs lah. So agak senang sikit kita nak boot up kat sini. Kita just tekan play dekat situ. Korang boleh nampak So tekan play kat situ. Alright. Yeah. So yang ini saya tolak tepi dulu saya punya keyboard and mouse sebab saya nak gunakan 100% dekat kita punya Steam Deck. Okay. So kita pun dah masuk dekat dalam kita punya game. So let's say lah kalau macam kita nak munculkan kita punya frames per second, ni paling basic lah. So kita katakan butang 3 ni dekat sini dan kita boleh ambil butang ikon bateri ni dan kita boleh tengok performance overlay level. So korang kena ambil pada tahap 1. So dia dah start muncul dekat sini. So saya zoom sikit dekat situ. So dah ada muncul 30 frames per second. Right. So apa lagi yang kita boleh munculkan dalam ni? Contoh ada basic views dan juga advanced views. Saya tekan advanced views dan kita ambil, misalnya kata frame limit saya nak off kan. Saya nak lebih daripada 30 frames per second. Now dia dah dekat atas ni 100 lebih frames per second. Dan juga refresh rate. Yang ini quite technical sikit, tapi technically speaking, contoh kalau macam korang nak cap kepada 40 frames per second. So step yang pertama, bukan korang set dekat frame limit dulu korang set dulu dekat refresh rate. Contoh refresh rate korang nak berapa tadi? Korang nak berapa FPS tadi? 40 contoh kan. So saya akan buat 40 lebih kurang macam ni. Barulah kita akan ambil frame limit set kepada 40. It's quite technical untuk saya cerita lah kenapa kena buat macam tu. Tapi just ingat the step saja. Refresh rate 40, baru frames per second 40. That's where memang
korang main game tu rasa smooth gila lah. So half rate shading dia akan naikkan performance, tapi setakat yang saya test 1-2 frames per second saja, dan gambar dia akan jadi murky gila. Thermal power throttling ini adalah orang kata pun nak jimatkan bateri, at the same time kita nak kurangkan frames per second kita lah, kalau korang rasa nak kurangkan frames per second lah. Macam-macam lagi. So yang ini adalah FSR. FSR ni pun quite technical juga. Untuk game ni tak boleh kot, tak support. Tapi ya, saya rasa kena buat separate video kot when it comes to macam mana kita nak onkan FSR daripada AMD. FSR ni stands for AMD Super Resolution. Okay, dia akan upres daripada resolution yang rendah kepada resolution yang tinggi. Saya akan sentiasa on FSR lah, senang cakap. Kelebihan FSR, korang boleh dapat FPS yang lebih daripada korang run secara native. Okay, so korang pun boleh main game macam biasa, tak ada isu. Okay, ni pun sedang run. Dan korang boleh tengok frames per second pun dah run dekat sini. Okay, dekat atas tu 60 frames per second, which is memang this machine is very capable lah when it comes to demanding game. Walaupun game ni lama, tapi game ni antara yang paling demand jugalah. So macam mana kita nak quit Okay, kita nak quit, kita boleh tekan Steam. Kita boleh pergi dekat bukan Steam, sorry. Betul lah, tekan Steam tapi pergi kat atas ni. Kita akan pergi kat kanan dan kita boleh tekan exit game. Okay, tapi sebelum exit, kita pun boleh juga pergi kat controller settings. Contoh lah, ada beberapa game yang memang dia tak support in terms of Xbox punya ni kan. So kita kena tekan controller settings. Kalau kita tengok dekat atas ni, kita boleh pilih template yang kalau ada official macam ni, okey lah, kita boleh gunakan. Tapi kalau macam tak ada, korang kena bergantung kepada community layout dekat situ. So community layout, community layout tak ada, sepatutnya ada lah. Sebab internet problem ni kan. Internet kita tadi sekejap saya connect sekejap dekat PDPR Abina. Kita connect. So nak tengok battery percentage, tak silap saya kalau gunakan yang ini pun boleh. Touch screen ni pun boleh, tak silap. Tapi sebab tempat gelap dia tu tak berapa nak ni. So baru dah dia keluar. Dan kita tengok dekat bahagian atas sekali. So kita boleh tengok battery level projected battery life lebih kurang 55 minit. Sekiranya korang tak buat apa-apa lah, senang cakap. So sekarang ni dalam pada kadar 43% lah, senang cakap. Okay, kalau macam korang nak pergi ke Linux punya desktop pun boleh. So cara dia, kita tekan Steam dan kita akan pergi dekat power bawah ni, dan kita akan ambil switch to desktop. Okay, switch to desktop, nanti dia akan switch pada Linux. And that's where Cikgu Uluan galakkan korang gunakan keyboard and mouse. Kalau tak, susah agak nak navigate tanpa keyboard and mouse. So mari kita tengok. So dia operate macam Linux. So macam korang dah biasa dengan Linux, okay. Tapi saya tak biasa lagi. Tapi as basic as contoh, kalau saya nak buka YouTube contoh kan. So saya gunakan mouse dan saya klik kanan. Saya akan ambil new incognito mode. Dan let's say saya nak try search youtube.com. Okay, saya pun type Cikgu Uluan kat situ. Tapi dia punya performance very smooth lah sebenarnya. Sangat smooth. Saya puas hati gila. Tengok. Ni YouTube lah. Ni YouTube. Okay. Sekarang ni dia orang tengah main Uno saja. So basically kalau macam korang nak balas-balas email ke apa kan, tu boleh lah. Tapi selebihnya korang kena explore lah macam interface dia macam mana tu semua. Saya pun tak berapa nak arif sangat when it comes to Linux punya sistem lah. So itulah basic penggunaan Steam Deck. Okay, yang setakat ni saya boleh share. Video ni yang saya rakam ni pun dah 23 minit guys. So terima kasih kepada Bro Ikhwan kerana bagi pinjam saya 2 hari Steam Deck ini. Korang boleh subscribe channel beliau lah. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys tak tahu berkenaan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video. Point request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Uluan. Sabar gil, saya Tan.